Zatal yamin. Zatal yamin itu maksudnya pada ialah bumi ini adalah bulat lah. Bulat. Kalau tidak bulat macam mana dia boleh begitu? Bertukar tempat daripada barat ke timur. Tapi dia putar tadi 24 jam. Sampai balik kepada asalnya, yaitu sebelah barat bumi. Itu kita boleh 24 jam untuk satu sekumpulan sebumi 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan saya untuk merakamkan suara di dalam YouTube ini bukanlah bertujuan untuk untuk mengatakan bahawa saya ini seorang yang pandai ataupun seorang ulama ataupun seorang ustaz. Sebenarnya saya ini orang biasa, cuma lulusan doktor perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya pernah kerja di kerajaan selama 4 tahun, tapi lama sudah berhenti. Jadi seperti mana yang kita biasa dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Jadi ini kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang kita tahu itu walaupun sepotong ayat itu adalah kewajiban kita bersama. Seperti mana yang biasa kita dengar kan, begitulah tujuan saya. Bukanlah tujuan saya untuk sengaja kira mandai-mandai lah, begitu. Tapi sebagai satu tanggung jawab bersama, bahawa kita ini ada tanggung jawab untuk menyampaikan, terutama sekali yang ada kaitan dengan sunnah dan juga Al-Quranul Karim. Jadi apa yang saya minat sekarang ini ialah tentang sains dan Al-Quran. Jadi seperti mana yang pernah kita dengar alim ulama kita memberitahu bahawa mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quranul Karim. Sebabnya dua perkara. Pertama sekali, dia ada fakta sejarah di situ. Fakta sejarah maksud dia segala apa yang telah berlaku sebelum adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala peristiwa itu dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi itu merupakan satu fakta sejarah. Dan di samping itu juga satu lagi daripadanya mukjizat yang dianggap sebagai satu mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW ialah fakta sains. Fakta sains sendiri pun ada terkandung dalam Al-Quran, banyak sekali. Jadi itu terpulang kepada kita untuk mahu menyelidiknya ataupun macam mana. Jadi seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 260 yang berbunyi lebih kurang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Ini satu ayat peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dia sedang berdialog dengan Raja Namrud. Jadi itu merupakan satu sejarah, fakta sejarah. Perkataan daripada Nabi Ibrahim yang merupakan satu fakta sains direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, dan ia merupakan fakta sejarah. Apa katanya? Fa innallah, sesungguhnya Allah, fa innallaha ya'ti, sesungguhnya Allah menerbitkan, fa innallaha ya'ti bisyamsi, matahari, minal masyriqi, daripada timur. Jadi begitu ceritanya lebih kurang. Jadi kalau seumpamanya dalam Al-Quran sendiri ada diberitahu bahawa matahari itu terbit daripada timur, jadi, memang secara otomatik kita boleh anggap bahawa dunia ini bulat. Begitu. Jadi contohnya sebagai ilustrasi di sini. Ini sebagai satu topi, ini ialah topi bulat, maksudnya yang ini yang bulat. Jadi ini sebelah timur, ini sebelah barat, ini sebelah selatan, ini sebelah utara bumi. Jadi begitu. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur bumi. Jadi maknanya kalau dia kata sebelah timur sini,
Di sini yang baratnya. Jadi pada biasanya kebiasaan kita apabila matahari terbit, ianya kebiasaannya pada pukul 6 pagi matahari terbit. Jadi terbit matahari 6 pagi. Apabila matahari terbit bumi akan berpusing begini, berpusing. Bagian begini. Apabila sampai di sini di bagian tadi dia barat bumi, apabila dia menghadapi matahari kebetulan di atas kepala siapa-siapa yang duduk sebelah sini, maknanya yang tadi itu sebelah barat bertukar menjadi selatan bumi. Kemudian yang tadi itu akhirnya apabila berpusing, apabila matahari sudah tenggelam, yang sebelah barat tadi bertukar menjadi sebelah timur. Jadi begitulah lebih kurang di punya cerita. Jadi di samping itu saya mau membaca satu ayat daripada surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taras syamsi idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriruhum zatal shimal wa hum fi wazwatin minhu dzalika min ayatillah. Jadi bermaksud, jadi terjemahannya secara satu persatu, watara, dan engkau wahai Muhammad, dan engkau Muhammad tatkala melihat watara syamsa, matahari, iza, apabila tala'at, apabila ia terbit, apabila dia terbit, tazawaru itu bermakna ia condong. Tazawaru an itu dia condong dari an kahfihim, dari gua mereka, an kahfihim zatal yamin. Jadi apabila matahari terbit, engkau melihat wahai Muhammad, apabila matahari terbit, engkau lihat matahari itu condong dari gua, dari sebelah kanan. Jadi dikatakan ini gua, jadi ini yang sebelah kanan. Kalau di sini sebelah kanan, ini confirm sebelah kiri lah, sebelah belakang ini. Jadi wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim, ia condong dari sebelah kanan gua mereka, an kahfihim zatal yamin. Zatal yamin itu maksudnya pada sebelah kanan. Sebelah kanan. Ia condong daripada sebelah kanan. Condong itu, jadi condong itu maksudnya bukanlah matahari itu beredar, yang bumi yang berputar sehingga menyebabkan kelihatan nampak condong itu makna dia menuju, bukan pula matahari yang menuju, yang sebelah kanan gua tersebut menuju kepada arah matahari, sehingga matahari naik di atas kepala. Jadi begitu, berputar apabila sampai ke selatan bumi. Sesiapa yang duduk di sini, dia akan rasa matahari itu di atas kepala mereka. Jadi seterusnya bumi berputar. Kalau tadi sebelah kanan dia kata, sekarang bukan sebelah kanan, sudah sebelah kiri sudah. Sebelah kanan sudah di hadapan, tinggal sebelah kiri. Jadi terjemahan seterusnya, wa iza gharabat taqriduhum zatas shimal, dan apabila matahari itu tenggelam, ianya meninggalkan, taqriduhum itu maksudnya meninggalkan mereka, zatas shimal, daripada sebelah kiri. Tadi itu kanan, ini sebelah kiri lah, ini sebelah kiri. Ini kanan sudah limpas sebelah kanan. Jadi sekarang ini tadi gua ini masih berada di timur. Lepas itu dia berada di selatan bumi. Lepas itu sekarang dia sudah di
Tadi syarat-syarat sebelah barat, mula-mula sebelah barat. Lepas itu dia berada di selatan, selatan bumi, ya selatan bumi. Lepas itu dia berada di bagian timur bumi. Jadi waktu matahari tenggelam, gua tersebut berada di sebelah timur bumi. Jadi begitu seterusnya, berputar sampai balik kepada asalnya, yaitu sebelah barat bumi. Jadi begitulah ceritanya. Jadi kesimpulan daripada ayat ini menggambarkan satu petunjuklah ataupun fakta sains itu sendiri. Kesimpulan daripada apa yang telah saya bacakan tadi, daripada ayat Al-Quran yang saya telah bacakan tadi, kesimpulannya ada beberapa lah kesimpulannya. Antara lain ialah bumi ini adalah bulat. Kalau tidak bulat, macam mana dia boleh begitu bertukar tempat daripada barat ke timur, kemudian las-las balik kepada barat, begitu. Itu yang pertama. Kemudian fakta kedua ataupun petunjuk yang kedua, bumi ini berputar di atas paksinya sendiri dengan arah dari barat ke timur. Ini barat timur ya, barat timur, barat selatan timur utara. Berputar balik ke asalnya, begitu. Ataupun satu lagi, dunia ini berputar di atas paksinya sendiri dengan arah mengikut lawan jam, anti-clockwise direction. Itu antara lain. Kemudian seterusnya fakta sains lagi mengatakan bahawa bumi ini berputar di atas paksinya sendiri dengan arah anti-clockwise direction ataupun arah melawan jam. Sekali putar 24 jam. Sekali putar 24 jam. Belas sekali. Oleh sebab kita dapat mengira bahawa masa untuk peredaran satu kali edar bumi di atas paksinya sendiri. Oleh sebab kita tahu bahawa masa yang diambil selama 24 jam, kita boleh kira, boleh kita rumuskan satu formula daripada situ, formula yang dipanggil formula halaju, speed. Jadi daripada di sini, daripada ini, masa dia di sini jam 6 pagi. Kemudian apabila dia sampai sini jam 6 petang. Jadi jumlah keseluruhan daripada 6 pagi sampai 6 petang 12 jam. 12 jam. Kemudian yang daripada sini, ini dia punya circumference bumi. Inilah daripada barat ke timur, inilah circumference bumi, ataupun destinasi bumi. Dia beredar. Kemudian begini berputar begini, daripada sini ke sini 6 campur 6 jadi 12. Jadi 12 kali dia putar lagi 24 jam gitu ya. Jadi daripada situ kita boleh 24 jam untuk satu circumference bumi, 24 jam. Kalau kita kira 1 jam berapa dia punya jarak, jadi satu circumference bumi dibahagi dengan 24 jam. Ataupun kesimpulan daripada formulanya, speed halaju sama juga dengan distance ataupun jarak dibahagi dengan berapa masa yang telah diambil. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, speed equal to the distance taken divided by the time taken. Itu dia punya formula speed. Jadi semoga kita dapat mendapat daripadanya, dan insyaAllah jika ada masa, insyaAllah saya akan mencuba beralih kepada beberapa lagi ayat Al-Quranul Karim yang ada fakta sains, insyaAllah. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu, insyaAllah.